Okay, kita pergi kepada locus dalam dua dimensi. Tajuk yang ke-9. Ada berapa lagi sebelum kita habis? 3 lagi. Sempat ya? Sempat lah, insyaAllah. Okay, locus dalam dua dimensi. Locus. Apa benda locus ni? Locus itu adalah dalam bahasa senang dan mudahnya adalah jalan. Jalan. Okay? Jalan. Apa cikgu ni? Jalan. Kamu pernah tolong cikgu Hadi ngecat apa tu, track tu tak? Tak pernah? Pernah tak tengok orang buat jalan yang cat tengah tu? Pernah kan? Bila benda tu bergerak, maknanya cat tu lekat kan? Lekat di atas jalan itu. Sepanjang garis putih itu kan, maka bergeraklah mesin tu. Faham? Maknanya garis putih itu adalah locus kepada mesin itu. Faham? Kalau kamu kat punggung kamu tu ada cat, kemana kamu pergi cat tu tumpah, kan ada jalannya kan? Mestilah ikut mana pergerakan kamu jalannya kan? Maknanya itulah locus kamu. Boleh faham? Itu bahasa mudahnya. Boleh? Boleh? Kalau macam kamu dalam hutan kan, kalau tak nak bagi sesat, kamu tandakanlah, tinggalkan cat, ikat tung cat kat belakang, kamu jalan. Nak balik kamu kena ikutlah locus atau jalan yang cat tu tumpah tu kan. Sampailah ke tempat asal. Faham? Itu bahasa mudah lah locus tu. Dapat gambaran tak apa dia? Okey. Jadi kita tengok kepada bahasa bukunya. Locus dalam dua dimensi. Locus dalam dua dimensi ialah laluan bagi titik yang bergerak melalui laluan tertentu. Okey, contohnya jam ni lah. Jam ni. Pernah tengok jam ke? Pernah? Ada jam? Tangan kamu ada jam? Jam kamu ada nombor ke jam jarum? Kalau kamu nak pandai mengagak masa, pakailah jam jarum. Baru akan tahu, setengah jam lagi, 15 minit lagi kan. Kalau kamu pakai jam nombor, kena tolak pula. Lama sikit fikirnya. Kalau ni kamu dah tengok sengat tu 5 kali 3, 15 minit lagi. Suku 15 minit lagi. Lagi cepat kan? Okay, jadi biasakan guna jam analog yang ada jarum. Senang nak agak, tak ada lambat masuk kelas. Okey. Katakan saya tandakan dekat ujung jarum panjang ini. Nampak? Tak nampak? Saya besarkan. Okey, dekat ujung jarum panjang ini ada satu titik P. Okey, ada satu titik P. Kamu tahu bahawa jarum ini akan bergerak, betul? Bergerak dan ini pusatnya. Okey, apakah locus titik P itu? Apa bentuk dia? Nombor? Tak payah susah. Kita letak cat dekat titik P ni kan. Titik jarum ni mesti akan bergerak, betul? Mesti akan bergerak, cat tu tumpah pergi balik tempat tu. Dia ada tak pergi ke lain? Ke sini ke meloncat ada? Kecuali kalau jarum tu tercabut lah, betul? Dia ke lain lah jalannya. Jadi apa locus dia? Bentuk bulat lah. Itulah maksud dia. Locus tu, jalan dia bentuk apa? Bulat lah kan? Secara mudahnya. Susah ke? Ada apa susahnya? Tengok dia jadi bentuk apa je. Boleh? Okey, ini katakan buah. Ada satu titik, katakan titik R kat sini. Ni buah apa ni? Buah empelam. Buah empelam Okey. Buah empelam ni dah masak. Buah empelam ni dah masak. Dia jatuh ke mana? Ada jatuh ke pintu? Mesti jatuh ke bawah. Apa locus bagi titik R di buah empelam itu? Garis lurus lah. Boleh faham? Ada soalan? Okey.
tak ada, kita pergilah. Boleh saya teruskan? Okey, menentukan lokus bagi satu titik. Dia ada 4 keadaan. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Yang pertama, lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Apa benda yang cikgu cakap ni? Okey, tak ada, tak payah kamu tahu, tak payah nak fikir lama ke, nak faham ke, tak payah. Maksudnya ada satu titik tetap. Nampak dia cakap apa? Dia cakap apa? Satu titik tetap. Maknanya ada satu titik tetap. Okey, yang kedua, lokus bagi satu titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap. 2 titik tetap. 2 titik. Itu 2 titik. Yang ini 1 titik. Ini 2 titik. Okey. Yang ketiga, lokus bagi satu titik berjarak tetap dari satu garis lurus. Ni apa dia? Garis lurus. Dia jadi apa? Lokusnya macam mana? Lokus bagi satu titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. Dia jadi apa juga? Macam mana bentuk lokus dia, kan? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap itu. Okey. Tengok macam mana? Yang apa ni? Bulatan ni. Padang bulatan ni macam mana? Oh, macam itu. Okey, katakan, huraikan, ini contoh. Huraikan ni maknanya kamu kena bagi tahu, bukan kira, bukan apa kan. Kamu kena bagi tahu, buat ayat. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik P yang berjarak 6 cm dari titik O. Dari titik O. Dari ni baru boleh sebut O. Maknanya dari titik O itu apa yang tetap? Apa yang tetap? Titik apa yang tetap? O ke P? P tetap. Lokus bagi titik P yang berjarak dari titik O. Maknanya yang tetap adalah O tetap. O tetap kan? Okey. O tetap. P ni berjarak 6 cm. Jarak O dengan P ni, jarak dia 6. Baik. 6 cm. Okey, ni P. O tetap. P ni yang akan bergerak. Jarak di antara O dengan P ni tak boleh lebih, tak boleh kurang. Mesti tetap 6 aja. Apa jadinya? Bulatan. Dia akan jadi akan jadi ni. Kita tengok. Ada. Mengingat apa? Mana nak ukurnya ni? Oh, tak kena pula. Patutnya kenalah titik P tu 6 cm. Dia akan bergerak. Kalau dia ikut laluan ini, dia akan tetap 6 betul? 6. Tak cantik lah pula ni. Pendek sikit. Ni kena tak? Tu kena. Okey. Okey, maknanya P ni selagi dia berada pada garis yang itu, selagi dia berada pada garis yang itu, dia akan tetap 6 cm. 6 cm tu dalam bulatan dipanggil apa? O ke P ni 6 cm dipanggil jari. Jari. Boleh faham tak? Kalau ada satu titik, ada satu lagi titik bergerak, tetap jarak dia, mesti dia akan jadi apa? Bulatan. Jadi, ini kalau nak tulis, macam mana cara nak tulis? Ini dianya. Lokus bagi titik apa? Ialah sebuah bulatan berjari apa dengan pusat apa?
Lokus bagi titik P. Beja jari 6 cm dengan berpusat di itulah. Kan? Itu caranya. Dia jadi apa? Jadi bulat. Dia jadi bulat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Jadi apa pula? Suatu lokus bagi dua titik tetap. Kita ada dua titik P dan Q. Apa jadinya? Ni, dia jadi ni. Apa namanya? Pembagi dua sama serenjang. Tahu pernah buat? Dalam pembinaan geometri dah buat kan? Dia akan jadi itu. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik K yang berjarak sama dari titik P dan Q. P dan Q itu tetap. Yang bergerak apa? K. Mana K? Okey, kita ada sambungkan je garis tu P dan Q itu. Kan? Okey, cari titik K. Di mana titik K? K mesti berada di tengah-tengah. Mesti jarak dia sama. K mesti bergerak dalam line itu. K mesti bergerak dalam line ini. Kalau dia ke tepi ni, tak samalah kan? Maknanya dia bergerak macam itu. Itu jalan dia. Tak boleh ikut jalan lain. Mesti ikut jalan ni. Untuk memenuhi syarat soalan. Boleh? Dia akan jadi apa? Pembagi dua sama serenjang. Ini serenjang. Jarak ini dengan jarak ini sama. Lokus bagi titik apa? K. Ialah pembagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menunjukkan titik P dan Q. Kalau dua titik, dia jadi garis serenjang. Kan? Kalau satu titik, jadi bulatan. Dua titik, serenjang. Abang tengok mana bang? Tengok mana? Ada serenjang sana? Mana nak faham, itu masalahnya. Dia tengok ke lain kan. Punyalah saya pakai semat-semat depan ni, tak nak tengok juga. Ngantuk ke? Saya bagi tahu yang benda tak payah kira, tengok je. Tahu. Satu titik jadi apa? Dua titik jadi apa? Itu je, baru dua. Ngantuk, mai sini, saya cerahkan. Ada banyak yang kelukis ni. Dia tongkat kan. Ada lagi dua, tak apa, lagi dua je. Senang je ni. Okey, lokus bagi garis lurus. Garis lurus dia jadi apa? Garis lurus jadi apa? Garis apa? Selari. Jadi garis selari. Sepasang garis lurus selari. Sepasang maknanya dua. Contohnya, kamu tengok ya. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik T yang berjarak 4 cm dari garis AB. Oh, dah terhilang garis A nya. Kita ada garis AB. Okey, garis A, AB. Maknanya titik T mesti jadi garis selari. Satu ke atas, satu dekat bawah. Dengan jarak dia berapa? Yang ini 4. Yang ini pun 4 cm. Apa hasilnya? Sepasang garis lurus yang selari dengan AB berjarak 4 cm. Itu dia. Apa hasilnya? Sepasang garis lurus selari dengan AB berjarak 4 cm. Itu je. Garis lurus jadi dua titik jadi serenjang. Kan? Kalau sudut bersilang, bersilang maksudnya macam ni. Baik. Bersilang. Bagus Najwa, dia dah jawab dulu. Apa dia Najwa?
sama sudut. Dah belajar lah macam nak lukis sama sudut. Bahagi dua sudut. Dah kan? Maknanya katakan kita ada garis yang bersilang. Sini P, sini Q, sini R. Ada garis yang bersilang macam tu. Nampak? Dia bersilang di P, betul? PQ dan PR bersilang. Jadi sini ada sudut. Apabila ada satu garis yang garis bersilang yang bersudut, maknanya hasil bagi lokus di situ adalah pembahagi dua sama sudut. Maknanya dia berada di tengah-tengah ni. Baik. Maknanya dia sama tak? Macam mana? Tahu tak macam mana nak bahagi dapat sudut ni? Nanti kita akan lukis pula. Hari ni tahu je dulu. Lepas ni kita akan lukis pula. Boleh? Pembagi dua sama sudut bagi garis, dua garis bersilang. Apa dia garis bersilang dia? PQ. Mana boleh PQR? PQ dan PR. Dia tak boleh R je. Ni PQ. Ni PQ garis satu. Garis yang kedua PR. Mana boleh satu je? R je. R titik. PR garis. Faham? Ada soalan? Kamu salin dulu ya. Salin dulu.